Hari ini kita akan berikan tumpuan dan juga fokus mengenai isu semasa yang sedang berleluasa di media sosial dan juga di dada-dada akhbar pada minggu lepas dan juga kebelakangan ini mengenai isu inflasi dan juga kenaikan harga. Jadi sudah pastinya setiap hari Isnin kami bawakan kepada anda topik berkenaan pengguna, dan pada hari ini kita akan bercakap berkenaan bagaimana usaha untuk kita memperkasakan perbelanjaan pengguna. Seperti biasa, kita juga akan membuka ruang panggilan untuk anda iaitu 0322829841. Jadi kepada anda yang ingin berinteraksi kepada kami, ingin berkongsi pandangan ataupun berkongsi pengalaman, boleh sahaja menghubungi kami di talian seperti yang tertera di kaca televisyen anda. Seperti biasa juga, bila bercakap berkenaan topik pengguna ini, tetamu yang tidak asing sama kita iaitu Tuan Samsudin Muhammad Fauzi yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. Assalamualaikum Tuan, berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Ya, walaupun Tuan baru sahaja berada di sini bersama dengan kami minggu lepas, tapi ialah dalam situasi dan juga keadaan semasa negara kita, setiap hari pastinya ada isu baru yang timbul. Jadi dalam minggu lepas, Sabtu Ahad, bagaimana senarionya? Mungkin Tuan boleh kongsikan. Kita boleh nampaklah lately ni kesedaran pengguna juga mula meningkat, dan saya ada terbaca dalam media pagi ini dan apabila tengok komen-komen orang ramai, kita nampak pengguna dah mula menggunakan kuasa mereka. Di mana saya akan ulas benda ni sebentar lagi lah. Cakap berkenaan kuasa pengguna, sebenarnya apa yang diperlukan oleh pengguna pada ketika ini, khususnya mereka dalam memahami situasi semasa ini? Kita sedia maklum subsidi telah diberikan oleh pihak kerajaan untuk mengawal beberapa harga barangan terkawal tertentu di pasaran, antaranya yang menjadi pemerhatian daripada masyarakat luar sana soal minyak dalam paket dan juga harga ayam dan juga beberapa item yang lain. Mungkin Tuan boleh kongsikan berkenaan situasi ini. Apa yang pengguna perlukan ketika ini adalah tong oksigen. Itu yang istilah yang mudah saya boleh beritahu. Menyawa lah ni. Okay. So tong oksigen ni kita perlu berikan pada mereka bukan dalam bentuk kewangan, tapi sebenarnya permudahkan untuk mereka. Saya rasa kalau dahulunya masa pandemik dahulu, kerajaan memperkenalkan beberapa perkara yang tak pernah diperkenalkan dalam negara. Contohnya moratorium dan pelbagai bantuan lagi sebagainya. So saya rasa tak salah ketika ini, dalam keadaan genting sekarang ini, kerajaan memperkenalkan sekali lagi moratorium itu kepada mereka yang memerlukan. Saya rasa kalau adanya wujudnya moratorium ini juga akan mengembalikan kuasa membeli pengguna, dan ianya akan menjimatkan poket pengguna itu sendiri. Mungkin kita juga perlu memberi pemahaman kepada pengguna di luar sana, kerana kalau kita melihat banyak sebenarnya berita yang tidak benar ditularkan di luar. Seperti contoh yang mengatakan bahawa semua subsidi ditarik semula. Bukan semua, masih ada yang diberikan kepada pengguna. Mungkin kita kena terangkan itu terlebih dahulu, Tuan. Sebenarnya pengguna itu sendiri kena faham apa yang dimaksudkan sebagai subsidi. Dan ramai yang tidak tahu apa yang dikatakan sebagai subsidi. So spekulasi-spekulasi tidak sihat ni sengaja diwujudkan untuk mewujudkan satu suasana panik kepada pengguna. Ini adalah sesuatu yang tidak betul lah, yang mana kami daripada Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur mengutuk sekeras-kerasnya lah, iaitu seolah-olah macam menangguk di air keruh. So kepada pengguna yang biasa kat luar sana, tak ramai yang tahu apa itu, apa yang dimaksudkan sebagai inflasi, apa yang dimaksudkan sebagai subsidi. Mereka tidak tahu. Apabila disebut subsidi, pengguna ramai beranggapan bahawa subsidi itu adalah kerajaan akan memberikan wang. Itu adalah sebenarnya salah, tanggapan yang salah sebenarnya. Okey, selepas ini sudah pasti yang kita ingin mengetahui bagaimana caranya untuk kita mengembalikan kekuatan poket pengguna ini dari sudut perbelanjaan mereka. So, pastinya seperti biasa kami war-warkan sekali lagi kepada anda, kami membuka talian untuk anda hubungi 0322829841 untuk kita berbicara berkenaan soal pengguna dan juga berkenaan situasi semasa pada ketika ini. Baik Tuan, pada ketika ini kita ada seorang pemanggil yang sudah pun bersedia di dalam talian pada ketika ini, iaitu Puan ataupun Tuan. Assalamualaikum. Tuan Sabri. Tuan Sabri dari Bagan Dato', kita difahamkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Sabri. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Ni Sabri. Ya, silakan Cik Sabri. Sabri. Ya, silakan. Sabri Muhammad. Okey, ada apa soalan kepada panel atau ingin menyatakan pandangan atau pendapat? Ayam naik ya.
Ayam kena naik sekarang. Hello. Okey, Cik Sabri. Baik, terima kasih di atas persoalan semua. Nak cakap, selamat pagi. Sabri. Baik. Okey, terima kasih. Persoalan dia ringkas dan juga padat. Kenapa harga ayam naik? Isu ini adalah dipertanyakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kenapa harga ayam naik? So, seperti saya kata tadi, spekulasi yang tidak sihat dan juga sebarang pengumuman kerajaan. Apabila kerajaan mengumumkan sesuatu untuk diberikan kepada rakyat, so ini juga menyebabkan pihak-pihak daripada peniaga sampailah kepada peladang, daripada peladang sampai peniaga, mungkin, bukan semua, mungkin mereka akan melihat peluang untuk mengaut keuntungan yang berlebihan. Kita faham pihak peladang juga dibebani oleh kos kenaikan bekalan seperti barang mentah untuk makanan ayam tersebut. Tapi di pihak tengah itu, kita tak nampak ada sebarang kos tambahan kepada mereka kerana mereka ini adalah perantara antara peladang dan juga peniaga. So pihak tengah ni yang kita kena jihad sebenarnya. Okey, menyentuh mengenai jihad itu tadi, jihad memerangi sekarang ni inflasi ni, mungkin apa di antara sebenarnya perkara yang perlu dititik beratkan dan juga perlu diperhalusi oleh pasukan ini? Saya pagi tadi saya ada terdampak dalam berita RTM sendiri bila Perdana Menteri kita sangat prihatin. Dia kata dia mencadangkan mungkin akan ada cadangan untuk dinaikkan BKM, mungkin untuk ditambah. Tapi pada pandangan kami, ianya tidak akan menyelesaikan masalah itu secara mutlak. Ianya seperti memberikan sedikit tambahan wang untuk berbelanja ketika hari itu, bukan bulan itu. So saya rasa tambahan itu tidak akan memadai untuk tanggungan sebulan pun. Sekiranya kalau pada pandangan kami cadangkan kepada kerajaan supaya diwujudkan lebih banyak expo barangan. Seperti contohnya baru-baru ni apa yang berlaku di Matek 3 hari. Kita boleh nampak di mana ada pihak membawa barang-barang keperluan seperti minyak, masak, sebagainya dijual dengan harga yang rakyat mampu beli. So perlu diadakan expo yang macam tu di semua negeri, di mana kementerian yang berkaitan, benda ni pernah berlaku dulu, di mana ketika itu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengunaan yang sekarang ini dikenali sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Okey, mana mereka ini boleh membawa pengilang-pengilang tu terus ke lapangan untuk menjual barangan mereka kepada pengguna. So pengguna akan ada pilihan untuk mereka membeli barangan untuk keperluan sebulan di situ. So ini akan menurunkan kos dan juga akan mengembalikan ataupun akan memperkasakan poket pengguna itu sendiri. Okey, Tuan, kita ada lagi seorang pemanggil daripada difahamkan Cik Yahya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Encik Yahya, boleh teruskan dengan soalan yang diajukan. Siapa ni? Ya, Encik Yahya. Ya. Saya tertarik peringkat awal tadi, dia kata perkataan subsidi itu. Saya terfikir, apa kata yang paling sesuai untuk mengajukan perkataan subsidi itu? Saya cadangkan dua termak. Satu intervensi dan satu lagi jati diri. Bagi pihak pengguna, kita memanage jati diri pengguna. Bagi pihak berwajib, gunakan istilah intervensi. Mana intervensi itu tidak membawa pemikiran kita bergantung. Jadi intervensi itu tanggungjawab pihak atasan, pihak kerajaan. Jati diri itu memanage jati diri pengguna. Macam mana nak diuruskan itu? Terpulang kepada pihak pengguna. Tapi saya katakan mungkin perkataan subsidi ini terlampau banyak sangat. Kita dah lari. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Yahya. Seperti mana Tuan katakan tadilah, mungkin ada yang tidak memahami apakah itu subsidi sebenarnya. Mungkin istilah itu tidak ramai yang familiar, orang kata. Bagaimana Tuan? Okey, kalau saya setuju dengan pendapat pemanggil tadi,
So kalau kita tengokkan, memang ramai yang tak faham dengan apa yang dimaksudkan subsidi. Subsidi ini bukan maksudnya kerajaan keluarkan wang, bagi wang, bukan itu saja. Di mana setengah-setengah peruntukan kerajaan itu seperti cukai dan sebagainya dipotong untuk mengurangkan harga barangan tersebut. Okey, tapi kalau kita tengok balik pada kuasa pengguna seperti yang dikatakan tadi, saya ada terbaca pagi ini dalam berita tadi, seperti saya kata awal tadi. So, di mana pengguna ada laporan mengatakan bahawa ada peniaga ayam yang merungut, yang mana dahulunya boleh menjual 100 ekor ayam sehari, tapi hari ini 30 ekor pun tak sampai. So dia kata pengguna dah mula kurang membeli ayam. So dekat situ kita boleh nampak pengguna telah mula menggunakan kuasa mereka. Apabila saya baca kepada komen-komen dekat situ, mereka mengatakan okey, this is a time untuk kita gunakan kuasa kita untuk turunkan harga ayam dengan kurangkan pembelian. So apabila ayam itu kurang diniagakan, sudah semestinya bekalan ayam di ladang akan berlebihan. So ini akan menyebabkan peladang-peladang juga tidak mempunyai pilihan untuk menurunkan harga ayam untuk segera jual ayam mereka. Kalau tidak, ayam mereka akan mati begitu saja. Jadi itu rantaian dia sebenarnya. Kuasa pengguna. Kuasa itu duduk di tangan pengguna itu sendiri. Apa peranan pemerintah kerajaan dalam ketika ini adalah memastikan ayam-ayam ini tadi tidak dibenarkan dieksport keluar. So itu baru kita akan lock mereka supaya mereka patuh ataupun tunduk kepada pengguna. Kalau ayam itu, contohnya kalau bekalan ayam terlalu banyak sekarang sebab pengguna mula beralih kepada bekalan makanan lain sementara waktu, so kerajaan juga tidak patut membenarkan ayam itu diekspor keluar. Bendung. So ini akan memberikan kuasa pengguna jitu kepada pengguna itu sendiri. Kuasa pengguna jitu, dan kita perlu sampaikan kepada seluruh pengguna di luar sana betapa besarnya kuasa pengguna boleh memainkan peranan yang cukup penting dalam memainkan dari sudut harga di pasaran pada ketika ini, seperti yang Tuan nyatakan tadi, bagaimana kita melihat dari segi penawaran dan juga permintaan semasa dalam pasaran. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil di dalam talian. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Cik Ahmad daripada Bandar Ceras. Ya, silakan Cik Ahmad. Halo, Ya, silakan dengan soalannya Cik Ahmad. Saya berkenaan dengan harga yang ada subsidi ini, kita yang terkesan berkenaan dengan harga barang tu, tapi walaupun subsidi itu kita bagi, tapi yang menikmati subsidi itu bukan rakyat Malaysia yang banyak berjuta juga rakyat daripada yang ada dekat Malaysia ni, umpama pendatang haram ataupun yang bukan warga negara Malaysia. Macam mana tuan kita nak apa bagi supaya diorang tidak memakan apa subsidi kerajaan yang bagi begitu banyak mengeluarkan subsidi. Okey, terima kasih Encik Ahmad. Kita faham kerajaan kita sekarang memang satu kerajaan yang prihatin, di mana tiada siapa yang tertinggal. Tidak kiralah warga negara Malaysia ataupun luar negara. Tapi seperti mana Encik Ahmad katakan tadi, bagaimana sekiranya mereka juga sama-sama menikmati apa yang kita rasa? Isu makanan ini, kita belum pernah tengok lagi kalau kita pergi ke negara lain contoh. Ataupun kita pergi pada negara jiran kita sendiri pun, dia kata, anda adalah bukan warga negara sini, so harga makanan anda adalah berbeza. So saya rasa itu mungkin pandangan peribadi beliau, tapi saya rasa tidak berapa sesuai lah. Okey, dan sekiranya kalau kita nak membuat pengasingan begitu, kalau kita warga negara dapat harga ayam begini, bukan warga negara dapat ayam begini. So kita perlu ada satu sistem. Sistem itu akan menelan belanja yang besar. Baik kita gunakan wang itu untuk turunkan harga barang adalah lebih baiklah. Kita anggap ini ialah hak asasi lah. Hak asasi lah, kita kata hak asasi. Tapi pada pandangan saya masih lagi menekankan kuasa itu duduk di tangan pengguna. Bukan pemerintah, bukan kerajaan. Iaitu di tangan pengguna. Pengguna itu adalah, berulang kali saya katakan daripada minggu-minggu yang lepas, kuasa mutlak itu di tangan pengguna. Sekiranya pengguna itu pandai menggunakan kuasa dia, insya-Allah apa barang yang dikendaki juga akan turun.
Tidak termasuklah perkhidmatan ke atau pembarangan keperluan ke pasti akan turun. Okey, itu sangat penting untuk kita sampaikan berkenaan kuasa pengguna. Jadi pada ketika ini apa lagi antara isu-isu yang sering kali dibangkitkan berkenaan dengan situasi semasa pada ketika ini dan juga khususnya untuk kita memperkasakan perbelanjaan pengguna ni, Tuan? Sebenarnya seperti saya tekankan tadi, moratorium adalah penting waktu ini. Kerana kalau kita dapat mengembalikan moratorium dalam tempoh yang singkat sekarang ni, saya rasa rakyat akan mempunyai wang yang berlebihan atau bukan wang yang mencukupi untuk menampung dalam keadaan genting sekarang. So di mana ini akan memberi satu, macam saya kata tadi, tong oksigen kepada mereka. Kita bukan kata moratorium yang wajib, iaitu rakyat diberikan pilihan siapa yang mahukan moratorium boleh mengambil moratorium, iaitu moratorium tanpa sebarang faedah tambahan. Bukan moratorium berfaedah. So mungkin Menteri Kewangan boleh fikirkan sekali lagi, kalau masa pandemik kita boleh buat, kenapa dalam keadaan genting sekarang kita tak boleh nak buat. So saya rasa insya-Allah kita akan kita pun sekarang ke fasa endemik. So kita harap juga situasi harga barang ini juga akan ke fasa endemik. Bukan sekadar bukan COVID-19 tapi juga situasi harga barang. Sebab kita waktu sekarang ni kita kena tengok pada rakyat, apa yang rakyat sedang alami sekarang. Kalau dahulunya kalau kita bawa RM50 mungkin ada beberapa plastik beg kita boleh bawa balik. Tapi hari ini RM50 kita hanya dapat satu tong minyak masak saja. So ini semua mungkin kena tengok apa yang rakyat perlukan. Kalau kita bagi kepada mereka bantuan kewangan, saya tak menafikan membantu. Tapi ianya pada ketika hari itu saja. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil di talian, Encik Walter dari Kuala Lumpur. Selamat pagi. Selamat pagi, boleh saya bahasa Inggeris tak? Ya, Encik Walter. Boleh saya bercakap dengan bahasa Inggeris? Boleh. Silakan. Okey, ini saya beritahu saya kalau kita katakanlah ekspor ayam itu, so ayam itu yang penjual dia akan naik harga ayamnya sebab the market price dia akan naiknya sebab dia akan turun. But export is not the question. The question is you katakan kerajaan akan mengeluarkan license untuk mengimport ayam dari luar. Mengimport ayam dari luar yang ada satu cadangan untuk mengurangkan harga. Bukan kata ekspor. Ekspor itu adalah orang middleman buat keuntungan. So mengapa kerajaan tidak import daripada luar negeri? Baik. Okey. Baik, itu persoalannya. Luar negeri kementerian tanah itu ayam dia lebih murah. Kalau kita boleh buat dalam multi raya macam tu, mengapa tidak boleh buat sekarang? Okey. So kerajaan adakah cara ambil hanya mereka buat keuntungan bagi orang yang sekarang yang penjual yang sekarang ni? Sebab setahu saya ini bukan ini kata you stop export. Sebab the penjual yang besar pada sekarang akan harga tinggi lah sebab dia jual pada Singapura. So saya rasa itu bukan mengatasi masalah, itu meningkatkan bebanan. Baik. Terima kasih Encik Walter. Dia keluarkan lesen. Baik, terima kasih Encik Walter. Tuan, mungkin ada respon daripada pandangan yang dilontarkan oleh Encik Walter tadi. Kalau kita masih ingat lagi 2 minggu lepas kita pernah bercakap pasal perkara ni. Yang mana kita cadangkan supaya diimport ayam daripada negara-negara jiran. Ini adalah untuk mengimbangi harga dan pasaran dalam negara. Okey, so saya setuju dengan apa yang Encik Walter cakap. Mungkin rancangan kita pada pagi ini juga saya rasa akan menjadi satu input kepada pemerintah ataupun pasukan yang baru ditubuhkan dinamakan jihad. Sebagai satu input kepada mereka supaya perkara cadangan-cadangan ini dapat membantu mereka untuk meninggalkan beban rakyat. So saya rasa seperti yang kita pernah cakapkan 2 minggu lepas, memang kita nampak kita je agak huru-hara sikit tentang harga ayam ni. Kalau kita tengok pada negara jiran kita tak kedengaran pun. So perlu juga untuk kita import masuk ayam daripada negara luar, seperti mana yang beberapa bulan lepas, kalau tak silap saya, apabila bekalan ayam kita terputus, so maka dengan itu bukan terputus, hampir terputus,
Maka dengan itu salah seorang pengusaha pasaraya terkenal di Malaysia dengan segera mengimport ayam masuk daripada Thailand untuk mengimbangi pasaran di Malaysia. Saya rasa perlu, memang perlu. Kerana ini kalau dapat dibuat begini bermaksud harga ayam juga boleh menurun dalam negara. So apa yang saya nampak sekarang ini seperti satu desakan yang tak munasabah terhadap rakyat dan juga kerajaan untuk mengaut keuntungan yang agak melampau. Okey Tuan, dalam pasukan khas memerangi jihad memerangi inflasi ini, sudah pasti dalam pertemuan ataupun mesyuarat pertama seperti yang dinyatakan oleh Menkom adalah berkenaan memerangi kartel ataupun orang tengah yang berselindung di sebalik situasi semasa pada ketika ini. Jadi bagaimana pandangan Tuan dalam hal ini? Kita sehingga hari ini kita sebagai rakyat Malaysia ataupun sebagai pengguna, kita tidak jelas apakah yang dimaksudkan sebagai kartel. Adakah orang tengah itu dinamakan sebagai kartel? Apakah istilah kartel itu sendiri? Rakyat pun tidak tahu. Ingatkan kalau sebut kartel, dia akan membayangkan sesuatu persepsi yang negatif ataupun persepsi yang sangat membayangkan seperti sesuatu yang tidak begitu sihat. Okey. So, kartel ini sendiri tidak dijelaskan. Apakah maksud sebenarnya kartel? Apa yang membawa istilah kepada kartel? So, pada saya lebih kepada membawa maksud kepada orang tengah. Orang tengah yang mengawal menentukan harga barangan seperti mungkin mereka ni ada memajak ladang ayam ke atau sebagainya, di mana ladang-ladang ayam ini terikat kontrak dengan mereka. Terikat kontrak mereka dan hendak tanda kena bekalkan kepada mereka juga, dan mereka inilah yang menentukan turun naiknya harga tersebut. Okey, saya pernah jelaskan beberapa minggu lepas, sekiranya ada ladang-ladang ayam yang terikat dengan kontrak ini, maka dengan itu semak kontrak itu boleh dibuat di bawah Seksyen 24C Akta Kontrak. Saya pernah jelaskan yang ini dulu. So, saya minta peladang-peladang juga sekiranya menghadapi masalah-masalah ini boleh mendapatkan nasihat daripada pakar-pakar perundangan. So saya tetap lagi menyatakan bahawa apa pun, tidak kira siapa yang mengawal ke, siapa yang kontrol ke, kuasanya tetap berbalik kepada pengguna itu sendiri. Kalau pengguna tak mau beli, diorang nak buat apa dengan ayam tu. Macam saya pernah katakan pada minggu lepas, tak silap saya katakan, okey, masa ayam mana stok terhad, nampak ayam semua keluar macam anak burung. Betul. Sekarang ni sado-sado. Pada hari yang sama, pada masa itu saya pernah cakap, mungkin lepas ni ayam akan keluar sado-sado, besar-besar. Dan kebetulan besok harinya keluar dalam surat khabar mengatakan ayam semua besar-besar. Betul. So, itu menunjukkan bahawa ayam itu disimpan. Bukannya tak ada stok, disimpan. Itu ada bukti dan jelas gambaran kepada kerajaan bahawa bukan tidak ada bekalan ayam, tapi ayam itu sengaja disimpan. Kalau tidak, takkan begitu gemuk ayam tersebut. Betul. Bekalan sebenarnya cukup. Sama isunya dengan minyak paket. Minyak paket tu ada, tapi tak tahu hilang ke mana. Sebenarnya isu minyak paket ni juga saya nak sentuh. Tapi sebelum kita sentuh, Tuan, kita terima satu lagi pemanggil, Tuan. Kita takut kita hilang dengan Puan Halimah. Puan Halimah, silakan. Ya, saya. Silakan, Puan. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya nak bagi pendapat. Ya, silakan. Tentang kenaikan harga barang. Okey. Walaupun kerajaan dia naikkan pencen, naikkan gaji, bagi subsidi, tetapi kalau harga barang tidak dikawal, tak tentu juga, tak guna juga. Betul tak? Sebab harga barang tidak dikawal, jadi bila harga barang tidak dikawal, jadi mana besar gaji mana pun, orang yang gaji ribu-ribu, 10,000 mungkin okeylah. Kalau bagi orang yang B40 ni bermasalah. Baik. Itu je lah dapat saya. Terima kasih, Pak Halimah. Terima kasih banyak. Tuan? Saya faham luahan dan emosi Puan Halimah tu. Sebenarnya situasi Puan Halimah tu bukan dihadapi oleh Puan tu seorang saja. Ramai lagi. Mungkin termasuk saya sendiri pun. Okey. Sebab itu waktu sekarang ni kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai pengguna, kita semua kena bersatu padu dan kita tentukan turun naik harga barang. Kita jangan serahkan kepada pihak-pihak tengah ni untuk menentukan turun naik harga barang. Balikkan kuasa ataupun gunakan kuasa yang ada di tangan untuk menentukan turun naik harga barang. Bukan seperti suruh pergi marah kat peniaga dan sebagainya, tak perlu. Sekiranya kalau kita nampak barangan itu agak keterlaluan sangat mahalnya,
kita ada alternatif. Kita pilihlah alternatif lain. Ini pasti akan turunkan harga barang. Kalau tak percaya, tengok pada hari ini punya, saya ada terbaca dalam media sosial di mana ramai orang komen. Saya nampak ada 3,000 lebih komen mengatakan semua menyokong kepada, saya tidak boleh kata boykot, tapi kita boleh nampak pengguna mula beralih kepada makanan lain. Okey. So saya nak sentuh pasal minyak paket tadi. Minyak paket tadi. Okey. Kerajaan kena prihatin pasal perkara ini. Apabila sesuatu kerajaan umumkan bahawa kerajaan tidak akan lagi mengawal harga minyak botol, tiba-tiba minyak paket semua akan hilang di pasaran. Lenyap. Seperti memaksa rakyat untuk membeli minyak-minyak daripada botol. So, kena ingat, kalau anda kata minyak dalam botol boleh mencecah hampir kepada RM40 lebih, bagaimana pula harga makanan yang terhidang di kedai-kedai makan? Pastinya akan meningkat. Makcik Kia pun tak mampu dah nak jual pisang goreng RM3. Tak mampu dah. So saya rasa isu ni perlu dikaji. Bekalan minyak masak, kementerian mana yang jaga? So kena pastikan bekalan ini cukup. Okey, bekalan minyak masak paket. Sebab itulah saya sarankan di awal program tadi, kementerian yang berwajib perlu melaksanakan semula expo barangan terus kepada pengguna daripada penghilang. Okey, kenal pasti mana-mana tempat, bukalah expo seperti mana yang semalam berlaku di Matex, yang mana saya puji langkah badan tersebut yang mana membawa minyak masak apa semua sebagainya terus dijual kepada pengguna. Tapi tak ramai tahu. Tapi sekiranya kementerian yang buat ni, saya rasa ramai rakyat akan berterima kasih. Dan sudah semestinya barangan-barangan yang berada di luar tu akan mula menurun sebab kat sini dah ada barangan lebih murah. Okey Tuan, kita ada seorang lagi pemanggil yang merupakan pemanggil terakhir kita untuk segmen pengguna pada hari ini, iaitu Encik Ahmad daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Ahmad, boleh terus dengan soalannya? Okey, soalannya, sekarang kita punya di Malaysia mengalami perkara yang sangat-sangat genting pasal makanan asas ni, ayam ni contohnya. Jadi macam mana langkah-langkah yang drastik yang kerajaan perlu atasi perkara ni? Okey, kita tahu benda ni dah berlaku, bagi macam mana caranya? Kita nak peningkatkan lagi dengan lebih produktif, insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Ahmad. Okey Tuan, mungkin ada pandangan daripada pihak Tuan sendiri berkenaan respon daripada Encik Ahmad tadi. Okey, sebagai pengguna, sampai bila kita kena menuding jari kepada kerajaan sahaja? Itu persoalannya. Betul, kerajaan buat yang terbaik. Tetapi kita kena ingat, kerajaan juga tidak boleh bias. Kerajaan tidak boleh bias, kerajaan tidak boleh cakap, oh jangan makan ayam, jangan makan tu, jangan makan ni. Kerajaan tak boleh cakap. Okey, tetapi kita sebagai pengguna, kita boleh berfikir dan kita boleh menentukan. Contohnya seperti saya kata tadi, sekiranya pengguna tadi menggunakan kuasa mereka, insya-Allah bekalan akan mencukupi dan harga akan pasti murah mengikut harga yang mereka idamkan. Contohnya kalau sekiranya mereka target nak akan harga ayam itu turun kepada RM5.90 seperti harga 5 tahun lepas. Tapi di tangan pengguna. Kalau pengguna boleh bersatu padu, insya-Allah mungkin kita boleh menikmati semula harga ayam yang lebih jauh rendah seperti harga 5 tahun dulu. Sebab kita boleh nampak setiap tahun dia bukan menurun, meningkat dan sampai bila nak meningkat. So kuasanya di tangan pengguna itu sendiri. Ya, sebenarnya saya setuju dengan apa Tuan katakan tadi. Akhirnya dia berbalik semula kepada pengguna. Kalau kita tidak beli produk itu, akhirnya menjadi lambakan. Nak tak nak mereka terpaksa menurunkan juga harga yang ada. Mungkin saya nak tambah sedikit. Ya. Okey, mungkin masa kita sangat terhad dah sekarang. Okey, mungkin saya nak tambah sikit. Kerajaan juga daripada sudut moratorium tadi itu, mungkin sekarang ni perlu mencadangkan kepada pihak-pihak perbankan, terutamanya, buat sementara waktu ni hentikan dulu sebarang tindakan-tindakan perundangan atau lelongan rumah, lelongan hartanah yang mana mereka yang gagal membayar. Dan juga saya difahamkan kerajaan ada mencadangkan untuk mengkaji semula hard bankruptcy. Tetapi dalam ketika ini segala proses-proses bankruptcy yang akan dibuat selepas ini dihentikan dulu sementara waktu, memberikan nafas sedikit kepada rakyat.
Sebarang tindakan-tindakan perundangan yang melibatkan kewangan. Kerana ini sedikit sebanyak akan membantu sedikit rakyat. Okey, baik. InsyaAllah. Jadi satu perkongsian yang cukup bernas sekali yang kita sampaikan kepada anda semua. Kita harapkan melalui perkongsian pada hari ini memberi manfaat yang cukup besarlah kepada anda semua, khususnya untuk kita memahami berkenaan kuasa pengguna dalam menentukan harga barangan di pasaran pada ketika ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Samsudin Muhammad Fauzi yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah, Tuan. InsyaAllah. Sama-sama. Okey.